kejap nanti, patutnya kita ada ilmu. Ilmu berkait dengan salat. Sama ada yang berkait dengan syarat sah salat, atau berkait dengan rukun salat, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, atau yang berkait dengan sunat-sunat salat, sama ada sunat hai'ah ataupun sunat ab'ad, juga berkait kepada penentu sahhat salat, sama ada sah atau batal atau sebagainya. Tuan-tuan hadirin muslimin, ingatkan raksasa ke apa? Raksasa keluar. Kalau raksasa keluar ni, dia cari Ultraman, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Jadi penting untuk kita pastikan ibadat kita bermanfaat dan tidak sia-sia dan dijadikan bekalan untuk kepribadian kita di dunia. Maka kita kena ada ilmu, kena ada kitab, kena luangkan sedikit masa, kena keluarkan sedikit belanja untuk kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan sekadar beli buku ni, kita jual RM30. Jual RM30. Dalam buku ni ada hampir 600 hadis Nabi SAW berkait dengan salat. Hampir 600 hadis berkait dengan salat. Dan hadis kita terjemahkan, bahagian besar kita terjemahkan dengan matannya, dengan barisnya, dengan dirujukkan muka suratnya, juzuknya dalam kitab-kitab hadis, dan kita membuat penarafan hadis-hadis dalam kitab kita ini. Sama ada hadis tu hadis sahih, atau hadis hasan, atau hadis dhaif, atau hadis maudhu'. Jadi dalam bidang hadis, pendekatan yang kita gunakan sebagai huraian kepada sifat salat Nabi yang sahih ini menandaskan pada mazhab Syafi'i. Tuan-tuan tidak perlu lagi gusar berkait dengan disiplin ilmu hadis. Boleh dirujuk secara langsung. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, buku ini mengandungi muka surat keseluruhan 390 muka surat keseluruhan. Jadi kalau 390 muka surat keseluruhan nak banding dengan harga RM30, amat berbaloi. Mudah saja. Berapa saya sebut benda ni tuan-tuan? Tak beli buku saya tak apa, tuan-tuan beli buku lain pun tak apa. Tapi nak ceritanya, orang Melayu kita bila nak keluar sedikit wang nak beli buku agama, fikir 10 kali. Fikir 10 kali. Nak beli tak? Nak beli tak? Nak beli tak? Nak beli tak? Lepas belik-belik, lepas belik-belik, lepas belik-belik, lepas fikir-fikir, last sekali cabut lari. Tapi kalau nak beli topak, nak beli tayar kereta, nak beli baju seluar kasut, biasa je. Tayar kereta, Cina kata, Toke, ini tayar ni cukup bahaya ni, ini kena tukar, nanti meletup tengah-tengah jalan susah ni Toke. Padahal tayar boleh guna 3 bulan ni. Kita percaya pada orang Cina, kita taklid pada Cina. Tukar. Ayah sebiji berapa itu? Terutama tayar kereta saya, biji 900. Tapi percaya pada Cina. Ini kita ustaz nak ajar tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang sejarah Islam, tentang usul fiqh, kuat fiqhiyah, tentang hadis, tentang tafsir, hukum hakam fiqh. Kau tak percaya orang kita sekarang. Dia fikir 10 kali. Mata tak nampak ustaz, belilah untuk anak cucu. Tak pandai baca ustaz, belilah tengok gambar. Ada juga gambar-gambar kita beri penjelasan tentang pelaksanaan solat. Tak boleh ustaz. Kenapa? Tak cukup duit, ambil free je lah. Ni nak cerita persepsi masyarakat ni. Nak baca malah, nak belajar malah, nak pergi masjid malah, nak cari guru malah. Kesannya amal ibadat kita itu tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah. Ikhlas saja tak cukup tuan-tuan. Tuan-tuan mari ke masjid ikhlas, bayar ikhlas, berjemaah ikhlas, derma ikhlas, puasa ikhlas, tak cukup. Tanpa dipandu dengan ilmu, lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'u. Ilmu itu pemandu kepada amalan. Dan amal ibadat menjadi pengikut kepada juru pandu ilmu.
Kemudian budi pekerti kita terbentuk daripada ilmu. Budi pekerti kita. Kadang minta maaf tuan-tuan, kita semayang tapi perangai kita tak selaras dengan orang semayang. Kita semayang perangai tak elok, panah barang, yang berdendam, yang berdengkinya, cemburunya, iri hatinya, dendamnya, takabur, sum'ah, riak, ego. Kenapa jadi begitu? Kita orang semayang, orang mari masjid, tapi perangai kita tak senonoh, tak selaras dengan orang semayang. Patutnya bila ada iman dalam hati kita, hati bersih. Hati bersih ni dia membersihkan penyakit-penyakit hati. Tindakan kita baik, akhlak kita mulia. Bila ada akidah yang benar, ibadat yang sahih, akhlak menjadi mulia. Bila akidah tak benar, ibadat tak sahih, perangai tak jenis. Itulah orang Kelantan kata, orang tua-tua dulu bantu. Anak raja jing, pakai telah jeruk, muka supaya jing, perangai supaya beruk. Itulah memberi gambaran pada kita, tuan-tuan. Memberi gambaran pada kita begitu. Bila tak dipandu dengan ilmu, perangai tak senonoh. Penyakit-penyakit hati terlalu banyak. Walau mari masjid, mari surau, pergi haji, berumrah, puasa bulan Ramadan, sedekah, zakat sebagainya, jubah, pakai serban, hafal Quran, hafal hadis, tapi perangai tak betul, itu tanda bidah tak betul, ibadat tak betul, akhlak kita tak menjadi mulia. Baliknya akhlak kita membenihkan budi pekerti yang hina-hina. Begitu juga orang semayang, mari masjid, mari surau, tapi buat jenayah. Buat jenayah, bahan pitih orang, bawang pitih kerajaan, rasuah sana, khianat sini, bocor sana, tiri sini. Kenapa jadi begitu? Ibadat yang dia buat tu tak betul. Mudah saja kunci dia. Jadi kita tengok umat Islam di Malaysia ni, kenapa terlibat dengan zina, dengan rogol, dengan buang anak, dengan curi, juara dalam penjara orang kita? Sebab akidah tak betul. Yang kedua, ibadat tak betul. Ini yang menjadi masyarakat semakin rosak dan akhir sekali tak memberi manfaat pada agama, bangsa dan negara. Tuan-tuan hadiri yang dirahmati Allah. Sebab itu dalam buku kita ini, di permulaan buku kita bicarakan akhlak yang baik sebahagian dari sifat orang yang menunaikan solat dengan sempurna. Maknanya kalau semayang betul, budi pekerti menjadi mulia. Semayang tak betul, akidah tak betul, perangai kita jadi hina-hina. Kita kempen lah budi bahasa budaya kita tak jaya. Kita kempen apa? Kempen apa lagi? Islam Hadari ke, Wang Malaysia ke, tak jaya. Sebab apa? Dalam hati kita akidah tak betul. Kerana perangai mari daripada hati. Bila hati diselaputi dengan unsur-unsur yang kotor, akidah pun tak betul, maka hati sendiri tidak ada kekuatan. Kerana Nabi membayangkan pada kita, inna fil jasadi mudghatan iza salahat salaha sairul jasad wa iza fasadat fasada sairul jasad ala wahiyal qalb. Dalam tubuh anak Adam ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah tindakan dan budi pekerti anak Adam. Kalau segumpal darah itu buruk, buruklah tindakan dan budi pekerti anak Adam. Segumpal darah itulah hati manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadat. Tuan-tuan tengok tadi lah, kita hidup sebagai manusia, ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Bila kata manusia, dia bercakap. Bila kata manusia, dia berbuat. Bila kata manusia, dia ada hati, perasaan, ruh. Jadi kita hidup seharian, kita gunakan 3 dimensi ini: perkataan, perbuatan, hati. Perkataan, perbuatan, hati. Perkataan, perbuatan, hati. Dalam solat diberi penekanan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. 3. Patut ada transformasi. Kata-kata dalam solat ditransformasi kata-kata luar solat. Perbuatan dalam solat ditransformasi perbuatan di luar solat. Hati dalam solat ditransformasi hati di luar solat. Patutnya begitu. Tapi kenapa tak jadi begitu? Kenapa tak jadi begitu? Kerana kita gagal memahami akidah yang sahih atau pelaksanaan ibadat yang sempurna, maka tidak akan muncul akhlak yang mulia dalam satu diri manusia. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, saya ringkaskan masa terhad untuk kita. Biasanya saya diskusi ini 1 hari. Saya diskusi buku saya ini 1 hari. Bukan 1 jam, 2 jam, 1 hari. Dan kita buka ruangan untuk sesi maklum balas. Saya ringkaskan.
banyak kita sekarang ni sembahyang pelik-pelik, sembahyang ikut diri sendiri. Yang pertama sekali saya praktikkan, kalau berdiri tegak kangkang luah-luah, ni tak betul. Kangkang luah-luah makruh, tak batal salat. Kangkang luah-luah makruh. Kita dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, kangkang sejengkal saja. Kangkang sejengkal. Kalau muslimat kita kangkang nak berdiri ni merapatkan sikit. Bukan kata muslimat kena rapat begini. Bila muslimat rapat begini, badan besar tak stabil lah. Nampak tak? Okey, kita kangkang sejengkal. Dan sunat jari jemari kaki menghadap ke arah kiblat, sunat. Sunat ni kita dapat pahala lebih berbanding daripada biasa. Baik, kemudian kita takbir. Takbir untuk ihram yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua cara. Yang pertamanya, baginda letak macam ni. Tangan, jari jemari tangan dibukakan sikit. Bukakan sikit sunat. Dan telapak tangan menghadap kiblat, dua kali sunat. Dan telapak tangan bersetentangan dengan kepala bahu, sunat. Ini takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Okey, macam ni. Macam ni. Yang pertama. Okey. Ini yang ada lagi. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertakbir hampir-hampir merapati kedua daun telinga. Hampir-hampir merapati kedua daun telinga. Okey. Ni. Dan jemari juga dibuka. Jari jemari dibuka sedikit dan telapak tangan menghadap kiblat. Hampir dua daun telinga. Jadi kita boleh perhatikan, kalau kita tu imam, bolehlah kita takbir macam ni. Kita tu imam, kita takbir macam ni. Okey? Sebab tidak ada orang kanan kita, kiri kita. Kalau kita makmum, bolehlah kita takbir macam ni. Kerana ada orang belah kanan kita, belah kiri kita. Okey. Untuk muslimat, takbir setakat dada saja. Perbezaan di sini antara takbir muslimat dengan takbir lelaki ada sedikit perbezaan. Kerana konsep solat muslimat adalah lebih tertutup, manakala konsep solat lelaki adalah lebih terbuka sedikit. Kalau orang takbir ini sah, tetapi dia tidak ada fadilat, lapak tangannya tidak menghadap arah kiblat. Dia semata-mata nak takbir ini sah, tetapi tidak mendapat fadilat, lapak tangannya tidak menghadap ke arah kiblat. Baik. Sunat juga kita selaraskan antara bunyi mulut takbir. Hak takbir angkat tangan sunat. Takbir angkat tangan disunatkan pada 4 tempat. Yang pertama ketika kita takbir ihram, yang kedua ketika kita hendak rukuk, Allahu Akbar, yang ketiga ketika bangkit daripada rukuk, dan yang keempat ketika kita bangkit daripada tahiyat pertama. Kadang-kadang kita rakaat pertama bangkit angkat tangan takbir, rakaat kedua bangkit angkat tangan takbir, rakaat ketiga bangkit angkat tangan takbir, rakaat keempat tak angkat lah. Sebab berakhir dengan tahiyat. Ada pelik orang kita. Jadi jangan ikut-ikut begitu. Kita ikut ada laras disiplin, hujahnya ada dalam buku saya. Balik boleh baca dan rujuk. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Okey. Yang menjadi rukun dalam solat, yang pertama sekali berdiri tegak. Sebab Nabi sebut iza qumta ila salati fakabbir. Bila kamu berdiri tegak dalam solat, takbirlah, takbiratul ihram. Jadi berdiri tegak adalah rukun. Rukun yang pertama dalam solat adalah berdiri tegak. Kalau dia takbir dalam keadaan dia macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak sah solat dia. Tidak sah sama sekali. Sebab Nabi sebut iza qumta ila salat. Lagipun dalam banyak-banyak riwayat, dalam banyak-banyak ayat, wa aqimus solah, aqim, aqama, yuqimu iqamatan. Maknanya tegakkan solat. Berdiri tegak dalam solat. Berdiri merupakan fokus utama. Yang kedua, rukun yang kedua ialah takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir yang diucapkan mengharamkan perbuatan lain yang tidak berkait dengan solat. Takbir yang diucapkan mengharamkan perbuatan lain yang tidak berkait dengan solat. Takbiratul ihram hanya dalam bahasa Arab. Tak boleh bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Afrika, bahasa Somalia, bahasa Inggeris, bahasa apa-apa pun tak boleh. Hanya bahasa Arab saja, iaitu lafaz Allahu Akbar. Mesti bunyi sebut. Dalam mazhab kita dan mazhab jumhur ulama, takbir mesti dibunyikan. Kalau orang tu angkat tangan saja, mulutnya diam, tak sebut takbiratul ihram, tak sah salatnya sama sekali. Tak sah salatnya sama sekali. Sebab Nabi sebut idza qumta ila salati fakabbir. Yang dikatakan takbiratul ihram kena sebut dengan mulut. Hak angkat tangan tu sunat, sebut dengan mulut. Allahu Akbar. Kemudiannya rukun yang ketiga, niat dalam hati. Niat dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Niat dalam hati. Allah, pada Allah tu kena lintas niat dalam hati. Allah tu kena lintas niat dalam hati. Ini pandangan jumhur ulama. Lintas niat dalam hati. Allahu Akbar.
Kalau dia masa ambil selipar, masa ambil kunci kereta, masa nak masuk masjid, masa ambil wuduk, dia niat sembahyang, tak sah solat dia. Sebab itu perbuatan khusus. Dalam solat perbuatan khusus. Dan definisi niat mengikut jumhur ulama, termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, ialah ityanu syai' muqtarinun bi fi'li, mendatangkan sesuatu disertai dengan perbuatan. Itu kita panggil niat. Adapun niat orang Melayu, lintah hati, niat orang Melayu, rasa nak buat. Keazaman tu masuk dia. Tapi niat sebenarnya lintah hati dibuktikan dengan perbuatan, itu kita panggil niat. Kalau kita solat niat berasingan daripada takbiratul ihram, tak sah salat dan mesti diulang kembali kalau dalam waktunya. Kalau melewati waktunya, wajib diqadha. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, niat mudah ya. Dia ada 3 komponen niat. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad maksudnya aku sengaja, aku nak buat, aku sengaja. Ta'arud maknanya yang fardu. Saja aku solat fardu. Fardu ke sunat? Fardu ke sunat? Saja aku solat fardu, kena lintas dalam hati. Kemudiannya ta'yin. Ta'yin kita tentukan zuhur ke asar ke maghrib ke isyak. Jadi saja aku solat zuhur, cukup dah situ. Lintas dalam hati, saja aku solat zuhur makmum, saja aku solat asar makmum. Allahu akbar. Pada Allah tu, saja aku solat zuhur makmum. Allah, saja aku solat asar makmum. Allah, saja aku solat maghrib makmum. Allah, saja aku solat subuh makmum. Allah, saja aku solat Jumaat makmum. Cukup dah. Tak sebut 2 rakaat ke 3 rakaat, 4 rakaat lillahi ta'ala, tak sebut hak tu, tak apa. Itu paling minimal. Sahaja aku solat zuhur makmum, sahaja aku solat asar makmum. Kalau kita berjamaah. Kalau tak nak sebut makmum, kalau tak nak lintas makmum, lintas jamaatan. Kalau tak nak lintas jamaatan, lintas muqtadian. Itu bila kita solat cara berjamaah. Kalau solat individu, saja aku solat zuhur, saja aku solat asar. Saja aku tu adalah lintasan hati, perlu disertakan dengan takbiratul ihram. Ini yang dikatakan kita memulakan solat. Kalau tak dibuat, tak sah solat kita. Lepas tu kita katakan ketika takbiratul ihram kita menggabungkan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kita menyatukan 3 unsur. Inilah puncak khusyuk yang sempurna. Perkataan, perbuatan, hati. Kita boleh kawal perkataan, perbuatan, hati dalam satu adunan. Allahu akbar, Allahu akbar. Maknanya mulut kita ni lillahi ta'ala, perbuatan kita lillahi ta'ala, hati kita lillahi ta'ala. Itu falsafah salat. Baik, kemudian kita baca doa iftitah sunat. Baca isti'azah sunat. Isti'azah ni adalah sunat hai'ah, yakni sunat yang diucap pada tempatnya sahaja. Kalau kita dah baca Fatihah, baru tinggal iftitah, baru tinggal isti'azah, boleh kita ulang kembali. Tidak disunatkan, bahkan makruh. Kemudiannya kita baca Al-Fatihah. Kena belajar tajwid baca Fatihah. Sebut betul-betul Al-Fatihah. Tak sah Fatihah, tak sah salat. Kerana Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis sahih rawahul Bukhari. Tidak sah salat ni kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Dikatakan tidak baca surah Fatihah, dia tak sebut hurufnya, barisnya, panjangnya, pendeknya dengan tepat. Oleh kerana Fatihah wajib, maka mengaji tajwid juga adalah wajib pun dia. Kemudian kita habis Fatihah, sunat kita berhenti seketika, mendiamkan diri. Sunat bagaimana yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub dan juga Imran bin Hasim dalam kes yang diadukan kepada Ka'ab berkaitan dengan 2 hentian yang diamalkan Nabi SAW dalam salat. Lepas daripada takbiratul ihram, baginda mendiamkan diri seketika. Kemudian lepas daripada bacaan Fatihah, imam mendiamkan diri seketika untuk memberi ruang pada makmum untuk baca Fatihah. Kadang-kadang tu imam laju sangat, macam Sebastian Vettel, Jenson Button, Kimi Raikkonen, laju sangat. Lepas baca Fatihah, berhenti 2-3 sekund, tu baca ayat lazim. Makmum ni terpaksa kejar-mengejar. Macam Formula 1, makmum nak kejar imam. Kadang-kadang kita jangan tunggu imam selesai baca Fatihah. Kalau imam tu jenis laju macam Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, kita baca Fatihah daripada awal menyertai bacaan Fatihah imam. Tidak mengapa. Takut nanti tertinggal. Kalau tertinggal, kita makmum yang muafiq tertinggal dengan imam, maka kita hendaklah menyempurnakan Fatihah dan kita dibenarkan mengikuti solat imam tadi, dimaafkan untuk menyempurnakan Fatihah dengan kadar 3 rukun yang panjang. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, masa sebenarnya dah habis. Kalau tuan-tuan ada respon, ada nak tanya, ada nak soal, ada nak tahu, ada nak marah, nak demonstrasi, silakan. Silakan tuan-tuan dan puan untuk
tanya Ustaz. Jazakallah khairan jazak pada Ustaz Zamihan yang telah mengupas buku, walaupun tidaklah keseluruhan, kupas keseluruhan tu sampai esok pun dah habis. Tapi kalau ada persoalan tuan-tuan nak tanya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya masa sujud, kita ada 7 anggota. Kebanyakan saya tengok yang kaki tu, adakah ibu jari perut, ibu jari kaki tu diwajibkan untuk tekan ke tanah? Ya, baik. Terima kasih. Sujud wajib dirapatkan 7 anggota. Nabi SAW bersabda, kunna numirna an nasjuda ala sab'ata a'zumin. Kami diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dengan 7 anggota. Yang pertama dahi, yang kedua telapak tangan, yang ketiga 2 lutut, dan yang keempat ialah hujung jari jemari kaki yang mesti dicacatkan. Dalam buku ni saya buat ada gambar, ilustrasi gambar, ada dalil, ada hujah bahawasanya hujung jemari kaki bila kita sujud mesti kita cacatkan begini. Mesti cacatkan begini. Kalau dia letak saja tak sah. Ataupun hujung jemari kaki tu dia buat macam ni, tengok. Dia buat macam ni, tak sah. Ni tengok. Jangan tengok punggung. Tengok. Ini tak sah. Ini tak sah. Ini tak sah. Ini tak sah. Kemudian begini pun tak sah. Mesti dicacatkan jari jemari kaki. Kita yang lelaki sunat kita buka sikit, yang perempuan sunat rapat, yang lelaki sunat kita buka sikit. Mesti dicacatkan jari jemari kaki. Okey? Wajib. Kadar minima menyempurnakan rukuk 2 saat. Kadar minima tamakninah rukuk 2 saat. Kadar minima tamakninah iktidal 2 saat. Kadar minima tamakninah sujud 2 saat. Manakala maksimum tidak ada had. Tapi sewajarnya imam tidak boleh memberatkan makmum dalam solat secara berjemaah. Itu kadar minima dari sudut masa. Tapi kadar minima dari sudut sebutan, paling minima pun kita sempat sebut Subhanallah. Cukup. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Baik, belum saya terlupa. Ada masalah orang semayang sekarang, dia menggerakkan jari telunjuk dalam solat berkali-kali. Gedek. Ini mazhab apa? Ini mazhab sendirian berhad. Tidak ada mazhab muktabar. Mazhab Hanafi, mula-mula solat tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah tak bergerak. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, duduk gini tak bergerak. Mazhab Maliki, mula-mula begini, kemudian sekali saja la ilaha illallah, naik, kemudian turun. Naik sekali, turun. Mazhab kita mazhab Syafi'i, mula-mula kita samakan jari jemari menghadap kiblat sunat. Meletakkan lengan di atas paha sunat. Kemudian hujung jemari tangan dengan hujung jemari lutut disamakan sunat. Dan kita mengangkat jari telunjuk ketika la ilaha illallah sekali saja sunat. Ini dalam keadaan seperti angka 53. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhil yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhil yumna wa aqada 53 wa asyara bis-sababah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan, lengan kirinya atas paha kiri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran jari telunjuk dengan jari jemarinya seperti angka 53 bila menyebut la ilaha illallah. Ini yang dikatakan 53. Ini yang dikatakan 53 dalam bahasa Arab. Nampak? Tak nampak pendek umur. Ini ibu jari ditangkupkan dengan baki jari bulat. Bulat ni dalam bahasa Arab 5. Bulat dalam bahasa Arab 5. Mana 3 dalam bahasa Arab? Satu jari ini dan gigi-gigi ruah tangan tu jadi 3 dalam bahasa Arab. 3, 53. Sekali saja la ilaha illallah. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya jari ini mengesahkan Allah, ibu jari tunduk pada Allah, baki 3 jari tunduk pada Allah. Ini la ilaha illallah. Dan maka kita sunat tengok pada ni isyarat jari telunjuk. La ilaha illallah. Ini isyarat jari telunjuk tasyahud. Bukan kata isyarat orang Malaysia. Isyarat orang Malaysia itu lain. Ini isyarat jari telunjuk. Ini sekali saja la ilaha illallah. Dan kekal begini hinggalah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun yang gede tak ada mazhab. Ini pandangan peribadi Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dan diamalkan oleh puak-puak yang mengaku salafi padahal mereka wahabi. Gede. Kalau hukum begini, hukumnya makruh. Imam Nawawi telah mengeluarkan fatwa bahawa menggerakkan jari telunjuk dalam salat secara berterusan hukumnya makruh.
Kadang-kadang kita buat itu makruh. Lepas tu orang duduk sebelah kita pun jadi apa semayang mesin baru ni. Gede. Dulu tuan-tuan guru, pak-pak kiai, alim ulama pondok kita tak ngajar pun benda begitu. Orang sekarang ni mengajar pelik-pelik. Itu satu cara. Batu tuan-tuan, ini dalam buku saya ni ada lebih 40 hadis yang berkait dengan masalah menggerakkan jari telunjuk dalam solat. Kita bawa pandangan mazhab muktabar dalam kitab-kitab mereka dan kita jelaskan ini pandangan baru yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani saja dan diikut secara taklid oleh umat Islam seluruh dunia. Dia macam-macam cara. Mula-mula gini, gede. Ada setengah tu, dia ikut arah jam, dia buat bulat begini, ikut arah jam. Ada setengah tu, dia buat bulat, ikut lawan jam. Mana satu betul? Boleh jadi ikut arah jam tu, yang insong semata aji, semarangi sini. Boleh jadi ikut lawan jam tu, yang insong semata aji, semati le. Itu ada lagi hak pelik. Dia siap tulis lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan kita dah kata tadi, takbiratul ihram, makna takbir mengharamkan perbuatan yang tak berkait dengan salat. Walau kamu doktor, walau kamu profesor, walau kamu cikgu sekalipun, tak boleh menulis dalam salat. Dia nak menulis dalam solat pula. Pelik-pelik orang sekarang tuan-tuan. Satu lagi, letak tangan atas dada, takbir. Ni semayang pelik. Kangkang luar-luar, lepas tu takbir, Allahu Akbar, anda dengar. Kita bincang secara mendalam tuan-tuan. Banyak riwayat hadis sebut berkait dengan dada. Ala sadri, inda sadri, banyak berkait dengan riwayat-riwayat begitu. Dada yang dimaksudkan tuan-tuan, dada. Ada pangkal dada, ada tengah dada dan ada puncak dada sampai leher. Apa yang dimaksudkan dada? Yang dimaksudkan dengan dada ni pangkal dada. Pangkal dada ni atas sedikit daripada pusat. Ini yang dikatakan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, disunatkan meletakkan tangan kanan atas sedikit daripada pusat dan di bawah tulang dada. Ni tengah ni. Lagi pun hak dekat dengan hati. Hak dekat dengan hati. Lepas tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia bawa dalil-dalil hadis memperteguhkan pandangan mazhab Syafi'i, letak tangan sedikit atas pusat dan bawah tulang dada. Di tulang dada. Kemudian di atas, di pusat, di atas tinggal sini dan dia dekat dengan hati. Saya ringkaskan tuan-tuan. Dalam buku ni saya buat penjelasan dan saya letak gambarnya. Mazhab kita lepas takbir letak tangan atas dada, ada 4 mazhab. Okey. Yang pertama mazhab Syafi'i. Mula-mula takbir, Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dan diletakkan atas sedikit daripada pusat, di pusat atas sikit dan di tulang dada. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Manakala mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, bila takbir Allahu Akbar letak bawah pusat. Ini pusat letak bawah pusat. Ada setengah orang kita mazhab Jahil takbir Allahu Akbar letak atas kotak. Senang nak garu, nak apa? Itu masalah orang kita. Satu lagi takbir Allahu Akbar letak gini. Ini pun makruh, tak batas sembahyang, makruh. Kerana kita menyempitkan tempat makmum yang lain, belah kiri. Ada setengah Allahu Akbar letak sini, style masing-masing. Ada setengah Allahu Akbar letak sini, letak atas tetek. Tengok. Hal ni hak pelik lagi. Allahu Akbar letak gini. Tuan-tuan tengok gambar Fir'aun mampus. Fir'aun mampus kan macam ni. Fir'aun Mumia, Raja Tutankhamun tu, Raja Tut tu, mampus macam ni. Jadi kita nak sembahyang macam Fir'aun, nak ikut sunnah Fir'aun ke? Fir'aun mampus macam ni. Satu. Yang kedua, ada orang sembahyang dia letak macam ni. Ini hujung leher gini. Ini bukan mazhab muktabar, bukan mazhab ulama, bukan mazhab muktabar. Ini pelik-pelik letak sembahyang gini. Kita kata tak kisahlah letak tangan macam mana pun. Kalau sembahyang Syiah gini, kalau sembahyang Puak Wahabi macam ni, kalau sembahyang mazhab Syafi'i Maliki macam ni, kalau sembahyang Hanafi dan Hanbali macam ni. Kita tengok cara sembahyang, tahu dah mazhab dia. Tak apalah dalam benda-benda sunat. Masalah orang sekarang, dia kata kita sembahyang letak tangan begini tidak sunnah. Dia kata ini bid'ah, ni tidak sunnah. Hak sunnahnya dia kata, ni sunnah betul. Dia kata apa ni? Ini dalam penentuan benda sunnah, benda zanniyah dilalah, benda ijtihad ulama. Mengapa dia nak kata kita salah hanya berdasarkan ijtihad ulama? Allah. Kalau sembahyang pun, kalau nak kita sembahyang, Allahu Akbar. Sah? Sah tak sembahyang macam ni? Sah? Tapi orang kata ni sembahyang festival non. Kalau sembahyang Allahu Akbar, sembahyang. Sah tak? Sah, tapi bangun tiap ke orang. Sah sembahyang gini, tapi saya sebatin, saya sendiri sembahyang nak tengok.
Nampak tak? Tapi kita ikut pandangan jumhur ulama, kita katakan ikut dua mazhab kita, Syafi'i Maliki, Hanafi Hanbali. Nampak black-black.